Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Siyarus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala, dengan harapan insyaAllah ilmu yang kita dapatkan merupakan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, dalam hal ini kita berada pada juz 1 muka surat 281, iaitu fasal pada menyatakan segala sebab wajib zakat dan menyatakan segala bahagi zakat. Jadi fasal ni menyatakan tentang asbabu wujubiz zakat, segala sebab wajib zakat, dan menyatakan tentang segala bahagi zakat, yakni aqsamiz zakat atau daf'iz zakat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kata mu'alif, tiada, qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin, tiada wajib zakat itu melainkan atas orang yang merdeka lagi Islam. Jadi yang wajib ni dia kena merdeka, dia kena Muslim, ya, hur dan Muslim. Dan tiada disyaratkan akil baligh. Dia tak disyaratkan dia kena akil baligh. Means kalau dia itu masih kecil, maka dia kena bayar zakat. Cuma wali dia lah. Maka wajib zakat pada harta kanak-kanak dan orang yang gila. Kanak-kanak dan orang yang gila pun wajib zakat. Lahir-lahir mewarisi harta berjuta misalan dia. Mana tahu? Okay. Dalam hal ini wajib untuk dizakati. Dia baby Ustaz, dia budak Ustaz, macam mana? Tapi dia ada wali dia. Sebab itu yang menjaga anak yatim, dia memegang iaitu amanah yang sangat besar yang wajib untuk dijaga. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tiada wajib zakat itu melainkan, adapun bahagian pertama yang wajib dikeluarkan zakatnya itu iaitu 6 perkara. Ada 6 perkara. Pertama, zakat na'am. Zakat na'am ni binatang. Yakni zakat binatang iaitu unta dan lembu dan kambing. Jadi zakat unta, lembu dan kambing ni. Okey. Jadi yang ada unta, ada lembu, ada kambing. Ustaz, Malaysia ni tak adalah. Kalau yang ni berarti yang memiliki ternakan zakat unta, lembu dan kambing. Unta tak adalah, tapi lembu, kambing. Misalan dia. Dia kena bayar zakat. Kedua, zakat naqdain, iaitu emas dan perak. Zakat emas dan perak, itu juga kena. Jadi zaman sekarang kita tak pegang emas, tak pegang perak memang, sebab emas dan perak itu ada dekat World Reserve Bank. So your gold and silver, I don't know about silver lah, but basically that is how it is, kept in, telah disimpan di World Reserve Bank. So ada dekat situ. Sedangkan kita ni, hari ini kita Malaysia, kita pegang duit cash tu, itu adalah basically tanda, banknote itu adalah basically tanda kita punya berapa emas yang kita ada di World Reserve Bank. Lebih kurang macam tu. Sebab tu kalau kita tengok cerita Die Hard 3 kalau tak salah, yang
ada German soldier tu, yang meneruskan legacy Nazi or something. Dia pergi ke New York, ada World Reserve Bank, dia rompak, masukkan dalam truk tu dibawa masuk sampai ke kapal. Ini kapal tu berjalan. Lepas tu tak tahu kat mana. Last kali konon-kononnya dia orang bom masukkan kat dalam laut. Orang macam nak korek. Padahal dia orang bawa lari dalam kapal lain kan. Emas tersebut. Lepas tu datang Bruce Willis. Dia datang untuk ambil contoh dia. Itu note ni. Bahagian daripada contoh nak gambarkan konsep. Maka nak kedai itu emas dan perak wajib dibayar zakat lah. Asas dia wajib untuk dibayar zakat. Ketiga, zakat tijarah. Yakni zakat perniagaan. Zakat perniagaan. Zakat tijarah atau zakat perniagaan. Kita buat trading, ada urud tijarah, transaction, maka segala harta itu dihitung dan dikeluarkan zakat daripadanya. Misalan dia. Keempat, zakat rikas, iaitu emas dan perak yang didapat daripada tanaman orang kafir jahiliah. Maksud tanaman itu bukan tumbuh-tumbuhan. Maksud dia harta yang ditanam oleh orang kafir jahiliah dulu. Bila terjumpa, kena bayar zakat. Nama dia zakat rikas. Rikas ni iaitu dan zakat al-ma'dain, iaitu emas dan perak yang dikeluarkan daripada tempat galian dia. Sekarang dah tak ada lah. Zaman dulu ada orang dia jumpa emas dekat tengah padang pasir misalnya. Nanti dia kena bayar zakat. Sekarang kalau jumpa korek-korek rumah nak bina rumah, korek tanah nak bina rumah, dia beli tanah ni untuk bina rumah. Korek. Sekali tu jumpa emas. Sekarang ni kalau kerajaan tahu, dia ambil tanah tu. Sebab tak boleh. Segala kekayaan isi tanah seperti minyak, emas, perak, kol bahasa Melayu dia, batu arang, ini semua milik kekayaan kerajaan. Dimiliki oleh people. It is a people's money. Property kerajaan. Ini. Lalu yang kelima, zakat al-mu'asyarat, yakni zakat harta yang baginya usyur, iaitu gandum dan anggur dan kurma. Ini kena mu'asyar, usyur. Itu gandum, anggur, kurma, padi dan barang sebagainya daripada tiap-tiap yang mengenyangkan. Barley, apa lagi, jagung, lagi menguatkan akan badan. Kutu baladikum, dia adalah makanan kuatan yang memberi kuatan kepada badan. Badan pula. Gandum. Seperti lagi akan datang insya-Allah taala huraian satu-satunya itu. Keenam, zakat fitrah. Termasuk lagi adalah zakat fitrah. Zakat fitrah, bulan Ramadan kita dah dekat. Jangan lupa wajib bayar zakat fitrah. Ada bayi yang baru lahir, sebelum solat hari raya contohnya. Ini kena bayar. Bayar zakat. InsyaAllah dia akan syarahkan dalam kitab ni, tuan-tuan dan puan, hadirin wal hadirah, hafizakumullah. Bahagi yang pertama iaitu zakat binatang. Maka iaitu disyaratkan pada wajibnya itu 5 syarat. Ada 5 syarat untuk wajib binatang tadi. Bukan pakai pilih je, paling macam mana. Kecil-kecil dah bagi tu. Tak lah. Pertama, keadaan binatang itu iaitu unta dan kerbau dan lembu dan kambing. Maka tiada wajib zakat binatang yang lain daripada 4 itu. Ustaz, saya ada ayam. Tak wajib dah. Okey. Okey. Kedua, keadaannya itu digembalai dengan memakan rumput ke padang.
Jadi dia mengembala kambing ni, lembu ni di padang, makan rumput di padang. Maka tiada wajib zakat binatang yang diberi makan rumput yang dibeli. Jadi jangan salah faham. Ustaz, kalau kat Malaysia ni contoh dia ada kambing rumput yang diternak mungkin dalam bangunan khusus, yang mana memang makanan dia adalah beli. Bukan makan yang padang yang free, tapi dia kena beli. Contoh dia. Itu tak. Dan jika diberi makan di padang dan terkadang dengan belikan rumput, maka jika nyata banyak belanjanya itu, maka tiada wajib zakatnya itu. Dia memang beli rumput, dia memang makan kat rumput, kat padang, tapi dia memang kena beli makanan. So rugilah kan nanti. Dan banyaklah. Ni. Tiada wajib zakatnya. Dan jikalau sedikit belanjanya itu, maka wajib zakatnya. Kalau memang dia makan dekat rumput, cuma beli tu adalah sikit je. Beli sikit je macam dedak. Saya tak tahu lah makanan dekat Indonesia dulu, dia orang bagi tempe. Sebab dia orang kena belilah. Tempe busuk tu, dia memang dia bagi sebab benda tu boleh cepat besarkan badan dia. Ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka wajib zakatnya ini. Ketiga, haul, yakni ada kekal di dalam miliknya itu setahun. Jadi cukup haul. Setahun. Jadi dia miliki kambing itu setahun. Tetapi jika beranak binatang itu di dalam pertengahan tahun, maka anaknya mengikuti haul ibunya. So anaknya diikut haul ibunya. Keempat, sempurna miliknya dan tasarrufnya. Jadi sempurna miliknya dan tasarrufnya. Jadi milkutam. Dia adalah memiliki sepenuhnya. Bukan berarti ini ada orang letakkan barang kat dia. Bukan. Okey. Maka wajib zakat binatang yang ditaruhkan kepada orang, dan tiada wajib zakat pada harta yang hilang dan binatang yang lari daripada tuannya, dan harta yang dirampas orang melainkan apabila kembali sekaliannya itu. Maka wajib itu, ketika itu wajib zakatnya pada segala tahun yang lalu itu. Dan jikalau ada baginya hutang yang menghabiskan bagi hartanya, maka iaitu bersalah-salahan ulama. Tetapi yang zahir pada kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, tiada wajib zakat. Zahir dia adalah tiada wajib zakat. Kelima, sempurna nisabnya. Sempurna nisabnya. Adapun nisab zakat unta, maka iaitu tiada wajib zakatnya, melainkan sampai 5 unta. Dan zakatnya itu 1 kambing biri-biri yang umurnya setahun masuk kepada 2 tahun. Ni. Atau seekor kambing betul, iaitu kambing kampung. Kalau kita faham kambing betul, kambing yang bukan biri-biri itulah. Yang umurnya 2 tahun masuk kepada 3 tahun. Jadi beza. Biri-biri 1 nak masuk 2. Kalau kambing yang biasa kampung tu, iaitu 2 tahun nak masuk 3 tahun. Okey. Dan adalah 10 ekor unta, zakatnya 2 kambing yang tersebut itu. Jadi kalau ada 10 ekor unta, zakatnya 2 kambing tersebut itu. Zakat dia 2 kambing saja. Dan di dalam 15 ekor unta, zakatnya 3 kambing yang tersebut itu. Dan di dalam 20 ekor unta, zakatnya itu 4 kambing yang tersebut itu. Dan di dalam 25 ekor unta,
zakatnya itu bintu makhad, iaitu seekor unta betina yang umurnya itu setahun masuk kepada 2 tahun. Dan di dalam 36 ekor unta, zakatnya itu bintu labun, iaitu seekor unta betina yang umurnya 2 tahun masuk kepada 3 tahun. Kita nak kata ni kita pun unta pun tak tahu. Cuma saya dulu waktu pergi umrah tahun 1996 sebelum masuk pondok. Itu memang pernah makan unta kebab kat depan Masjidil Haram. Masjidil Haram zaman dulu ada kebab unta. Itu memang sedap. Cuma lepas tu tak pernah sampai sekarang. Ada sekali dua makan kat Morocco. Tapi dia tak fresh lah. Contoh dia. Jadi nak tengok unta ni, saya pun tak tahu. Tak boleh bezakan lah. Berapa tahun pun susah nak bezakan. Tapi ni kitab kita baca je lah. Dan di dalam 46 ekor unta, zakatnya itu haqqah, iaitu seekor unta betina yang umurnya itu 3 tahun masuk kepada 4 tahun. Dan di dalam 61 unta, zakatnya itu jaza'ah, itu seekor unta betina yang umurnya itu 4 tahun masuk kepada 5 tahun. Dan di dalam 76 ekor unta, zakatnya itu 2 ekor unta bintu labun. Dan di dalam 91 ekor unta, zakatnya itu 2 ekor haqqah. Dan di dalam 121 ekor unta, zakatnya itu 3 ekor bintu labun. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Maka apabila sampai bilangan unta itu 130 ekor unta, maka tetaplah hisabnya itu, maka adalah tiap-tiap 50 ekor unta zakatnya itu satu haqqah. Dan di dalam tiap-tiap 40 ekor unta, zakatnya itu satu bintu labun. Demikian perlakuan olehmu hingga beberapa bilangannya. Ini ada ladang besar ni. Ladang unta. Kalau duduk dekat negara tersebut tak apalah. Ni dia bawa sini tak sesuai. Okey. Adapun nisab zakat kerbau atau lembu itu. Zakat kerbau dan lembu. Dan lembu. Jadi kerbau ni sama dengan lembu dah. Ni kita ada. Terutamanya dekat Kelantan. Okey, kita ulang balik. Iaitu adapun nisab zakat kerbau atau lembu itu, maka iaitu tiada wajib zakatnya melainkan hingga sampai 30 ekor. Maka zakatnya itu seekor tabi', iaitu seekor lembu yang jantan yang umurnya itu setahun masuk kepada 2 tahun. Dan di dalam 40 ekor, kalau 40 ekor, zakatnya itu musinnah, iaitu seekor lembu betina yang umurnya 2 tahun masuk kepada 3 tahun. Dan dengan itu tetaplah hisapnya. Yang kemudian daripada itu, yakni di dalam tiap-tiap 30 ekor itu zakatnya satu tabi'. Dan di dalam tiap-tiap 40 ekor itu zakatnya satu musinnah. Demikianlah perlakuan olehmu hingga beberapa bilangan. Okey. Adapun nisab zakat kambing itu, maka iaitu tiada wajib zakatnya melainkan hingga sampai 40 ekor. 40 ekor baru wajib zakat kambing. Maka zakatnya itu seekor biri-biri. Umurnya setahun masuk kepada 2 tahun. Atau seekor kambing betul yang umurnya 2 tahun masuk kepada 3 tahun. Kemudian daripada itu hingga sampai 100 tahun. Sampai 121 ekor. Maka zakatnya itu 2 kambing umurnya. Umurnya seperti yang tersebut itu.
Dan yang kemudian daripada itu hingga sampai 201, maka zakatnya 3 kambing yang umurnya seperti yang tersebut itu. Dan kemudian daripada itu tetaplah hisapnya, iaitu tiap-tiap 100, zakatnya itu seekor kambing yang tersebut itu. Hadirin wal hadirat azakumullah. Bahagi yang kedua iaitu zakat naqdain, iaitu zakat emas dan perak. Yang kedua adalah zakat emas dan perak. Jadi kita kena bayar zakat termasuk zakat emas dan perak. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagi yang kedua iaitu zakat naqdain, iaitu zakat emas dan perak. Dan syarat zakat emas dan perak itu dua perkara. Pertama, haul. Jadi ini zakat emas perak termasuk duit cash lah. Ini dimasuk dalam ni. Kita panggil zakat naqdain sebab dia warakatun naqdiyah, iaitu currency, duit kertas adalah menempati tempat emas. Okey. Dan syarat zakat emas dan perak itu dua perkara. Pertama, haul, iaitu lalu tahunnya di dalam miliknya. Jadi dia dalam miliknya dah cukup 1 haul. Kalau dia bukan masih belum dalam milik dia, so dia tak dipanggil haul lagi lah. Dia tak milik dia, macam contoh dia. Tak milik tam, milikut tam. Okey, yang kedua, nisabnya. Cukup nisab. Kalau tak cukup nisab, tak payahlah. So, kalau tak salah, untuk negeri Selangor, Jawi juga, iaitu PWZ, Pusat Pungutan Zakat, PZ, apa itulah. Contoh dia, wilayah persekutuan, dalam hal zakat, di website dia dah letak berapa nisab, means how many cash, berapa ringgit cash yang you ada selama setahun, itu dah kira cukup nisab. So you kena keluarkan dari jumlah jumlah daripada duit tersebut untuk bayar zakat, ada kira lah. Okey, dan nisab emas itu berat 20 dinar, hal keadaannya suci daripada sesuatu yang mencampuri akan dia dengan timbangan negeri Mekah Al-Musyarrafah, iaitu ibarat daripada 2 bungkal Aceh. Jadi kalau Syekh Abdul Samad Palimbani dia nak kira berat emas berat 20 dinar, itu adalah sama dengan 2 bungkal Aceh. Sebab Aceh dia ada kiraan dia sendiri, so dia samakanlah. Kenapa Aceh? Sebab Aceh pada waktu itu ibarat seperti pintu untuk menuju ke Mekah. Serami Mekah kan, pintu nak pergi ke negara Arab. Orang berdagang dulu dia memang landing dekat Aceh. Lalu bila zaman British, Pulau Pinang, selain Melaka is port untuk sambungkan antara Aceh, India, of course dan negara Arab, untuk sampai ke China. And China is one of the most important port. Guangzhou, zaitun kalau bahasa Al-Imam Ibnu Battutah, zaitun. So ini adalah connection yang dia kena sambungkan. Nak pergi ke Jepun contoh dia. Well, of course saya tak tahulah dagangan sampai Jepun tu macam mana. But that is the reality. Atau pergi ke Filipina, kan? Borneo. Jadi ulama-ulama duduk di Banjar, di Banjarmasin, di Pontianak belah sana, kan? Di Sarawak, Kuching, misalan dia. Dan Balikpapan, ini. Dan Jawa, semua tu akan lalu. Sebab kalau lalu selatan, dia is not that safe. Jadi Laut Jawa ni katanya laut dia agak, ombak dia agak berbahaya lah, basically. Of course, kalau pesisir tak ada masalah. Kalau turun bawah lagi, it will be very dangerous. Dia yang kata macam tu. Wallahualam, saya tak pernah tahulah. But that is the route. Orang lalu utara, terutamanya bahagian Melaka. Ini Melaka. So Melaka disambung ke atas, pos Cambodia, Vietnam tu kan, sampai naik atas sampai ke China. But China is one of the most important port, Guangzhou, yang Ibnu Battuta sendiri melawatnya. So bungkal Aceh. So Aceh bagi Syekh Abdul Samad Palimbani dijadikan bahan untuk dia mizankan, untuk dia kirakan, untuk disamakan, dikiaskan. Kerana tiap-tiap satu bungkal itu beratnya 10 misqal.
Dan berat dinar dan miskol itu 1 jua. Berat dinar dan miskol itu 1 jua. Sama-sama. Dua dan berat tiap-tiap satu miskol itu 24 kirat Mekah. Yakni 24 saga Mekah. Dan zakatnya itu rubu' usyur, iaitu dikeluarkan di dalam 2 bungkal itu akan zakatnya setengah miskol. Jadi kalau rubu' usyur 1/4 daripada 1/10 berarti 2.5. Berarti itu 2.5. Jadi kalau footnote dia tulis kat sini, 1 miskal adalah sama dengan 1 dinar dan 20 miskal itu sama dengan 25 mayam dan 27108 saga atau 2.7108 saga atau 85.009024 gram. Ini. Okey, contoh dia. Okey. Okey. Okey, untuk zaman sekarang dia memang ada kitab, cuma sebab saya punya library baru reformation, I mean saya punya bilik ni. So kitab tu saya tak ingat saya letak mana, tapi ada satu kitab khusus yang membahas tentang ukuran barang, ukuran barang, yang mana ukuran barang tersebut telah di-convert dengan ukuran pada hari ini. Kalau Syekh Ali Jumaah di karang kitab nama dia Makayil. Syekh Ali Jumaah di karang kitab Makayil. Kejap saya cari ya. Tak jumpa, tak tahu. Saya baru susun library tak habis lagi. Jadi tak tahu letak mana. Tapi sepah. Nantilah insya-Allah kalau jumpa ada kitab tersebut insya-Allah. Okey. Lalu disebut adapun nisab perak itu, iaitu berat 200 dirham negeri Mekah Al-Musharrafah. Pada hal keadaannya suci daripada yang mencampuri akan dia. Dan 1 dirham itu 16 kirat dan 4 khumus kirat. Dan zakatnya itu rubu' usyur, iaitu dikeluarkan daripada 200 dirham itu akan zakatnya 5 dirham. Jadi dari 200 keluarkan 5 dirham. So kalau 100 kurangkan 2, keluarkan 2.5 dirham. Itu namanya 2.5. Jadi harta kita sekarang ringgit berapa? Kita tahu dah lebih daripada nisab, keluarkan 2.5% of your savings. Contoh dia. Kena bayar. Dan bayar zakat di negeri. Kalau yang dekat wilayah persekutuan bayar dengan TWZ. Inilah yang wilayah persekutuan. Kalau di Selangor, kena bayar dengan Majlis Lembaga Zakat Selangor, LZS. Dia kena macam tu. Dan zakatnya itu rubu' usyur, iaitu dikeluarkan daripada 200 dirham itu akan zakatnya 5 dirham. Dan yang terlebih daripada nisab emas dan perak itu dikeluarkan zakatnya itu sekira-kira hisapnya. Sekira-kira hisapnya iaitu 200 dirham itu sama dengan 183 mayam atau 594 gram. Okey. Adapun nisab perak dengan timbangan rial betul atau rial ringgit, maka iaitu berat 24 rial. Kerana berat rial betul atau ringgit seperti kata ahli khibrah. Ni ringgit ni bukan ringgit Malaysia, bukan RM, ni rial ringgit. Nisab perak rial ringgit. Ringgit ni sejenis duit yang digunakan di alam Melayu waktu dulu. Sebab tu kita guna ringgit, tungtung kita. Maka iaitu berat 24 rial kerana berat rial atau betul atau ringgit seperti kata ahlul khibrah. Menurut ahli khibrah, ulama yang membuat penelitian yang pakar dalam bidang, 8 dirham dan 1/3 dirham. Demikianlah hamba nakal daripada khat tulisan Al-Imam Al-Allamah Syekh Muhammad Sa'id
Ba Qushair, ia naqal daripada Syekhina Al-Alim Al-Muhaqqiq Syekh Ali bin Jamal Al-Makki. Itu nama ulama dia. Serta hamba tahqiqkan kepada Syekhuna Al-Alim Al-Allamah, guru yang hidup, Maulana Syekh Abdul Ghani bin Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Hilal, Muhammad Hilal Al-Makki. Ini guru dia lah. Jadi kita boleh dapat, ni cara untuk trace siapa guru Syekh Abdul Samad Palembang ni. Ini dia sebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adapun nisab perak itu dengan timbangan rial Perancis, itu maka iaitu berat 22 rial dan 2 dirham, kerana berat 1 rial Perancis itu 9 dirham. Demikianlah kata ahli khibrah, orang yang pakar. Adapun nisab perak dengan timbangan rupiah, dia ada lagi mata jenis nuqud naqdain. Pada waktu itu rupiah, yang sekarang Indonesia pakai nama rupiah. Rupiah maka iaitu berat 60, bukan duit rupiah kertas itu ditimbang, kan? Dulu ni naqdain, dia berupa emas atau perak. Berat 66 rupiah dan 2 dirham, kerana 1 rupiah beratnya 3 dirham. Demikianlah semuanya itu telah hamba tahqiqkan kepada Syekhuna Abdul Ghani, Syekh Abdul Ghani bin Almarhum Syekh Hilal Al-Makki yang tersebut itu. Kerana Mekah merupakan pusat menuntut ilmu agama pada waktu itu. Jadi semua ulama dari mana-mana menuntut ilmu agama ni pusat dekat Mekah. Jadi dulu tu mudah nak duduk datang Mekah, belajar menuntut ilmu talaki di Masjidil Haram. Sekarang dah susah. Kalau tak orang nak datang, nak mengaji, nak mengaji, nak ambil kesempatan tabaruk dengan ulama, tabaruk dengan masyayikh. Ulama-ulama tu memang duduk kat Mekah, duduk kat Madinah, kumpul di situ. Semua dari mana-mana negara. Di situlah tempat transfer knowledge. Dan waktu itu kebebasan ilmu agama itu agak luas, sehingga kan yang ada golongan daripada Syiah Ja'fariyah, of course ditolak oleh ulama ahli sunnah, tapi mereka masih Muslim dan mereka masih ada di situ zaman itu. Kenapa duduk bagi? Bukanlah. Intinya tak ada didiskriminasi. Bukan kita nak sokong Syiah, tapi dia tidak didiskriminasi dalam erti waktu itu Mekah terbuka. Pada hari ini, selain yang mengikuti mazhab mereka, kan, kita susah pergi ziarah kubur pun dia dianggap ahli sunnah wal jamaah ni yang ikut mazhab Syafi'i, yang ikut Imam Nawawi, ziarah makam Nabi SAW, nak berdoa pun di situ pun disyirikkan oleh penjaga dekat situ. Bidah syirik. So itu fakta, semua yang beritahu. Tak boleh nak tutup lah. So I'm not saying that kita nak defend Syiah, tak, atau mana-mana lain, tak. Tapi pada waktu itu masih agak terbuka dibandingkan sekarang yang tidak membenarkan untuk kita yang ahli sunnah ni untuk beramal. Contohnya di sana, saya pernah bawa kitab Dalailul Khairat dulu waktu kecil tu, 1996. Itu dia katakan, ni kitab ni bidah, dia kata. Tak boleh terus. Sesat. Selawat kan Syekh. Dalam khairat tu kita selawat. Okey. Dan wajib zakat emas urai, emas debu dan emas dan pakaian emas dan perak yang haram memakai akan dia. Wajib. Contoh dia, lelaki haram untuk pakai emas. Kan, haram untuk pakai emas. So kalau dia ada pakaian yang emas, bukan pakaian emas, gelang emas ke, cincin emas ke, ni haram untuk lelaki. So kalau ada lelaki yang ada dan dia pakai, ini haram, dia kena bayar zakat. Itu maksud dia. Yang haram memakai akan dia, bersalahan pakai emas dan perak yang harus memakai akan dia, seperti pakaian perempuan atau pakaian kanak-kanak laki-laki yang belum baligh, maka iaitu tiada wajib zakatnya.
Dan wajib zakat harta yang dihutangkan kepada orang, tetapi tiada wajib dikeluarkan daripadanya, melainkan ketika dibayar oleh orang yang berhutang itu. Ini hadir wal hadir azakumullah. Bahagi yang ketiga iaitu zakat tijarah, yakni perniagaan. Bahagi yang ketiga iaitu zakat tijarah, yakni perniagaan. Dan syarat zakat tijarah itu 5 perkara. Pertama, haul, yakni lalu tahun, cukup 1 haul. Dan permulaan haulnya itu jikalau dibeli akan perniagaan itu dengan emas atau perak yang sampai keduanya itu nisabnya, iaitu daripada waktu memiliki emas dan perak itu, dan jikalau dibeli akan harta perniagaan itu dengan emas dan perak yang kurang daripada nisabnya, maka permulaannya itu daripada waktu membeli akan mata benda perniagaan itu. Demikian lagi jikalau dibeli mata benda perniagaan dengan sesuatu yang lain daripada emas dan perak, maka permulaan haulnya itu waktu membeli itu. Nah, ni. Lalu disebut kedua, nisab. Tetapi tiada disyaratkan sampai nisab itu melainkan pada akhir tahun jua. Yang ini hendaklah pada akhir tahun itu dengan dihargai akan mata benda perniagaan itu dengan jenis harta yang dibelinya dengan dia, yakni jika dibeli dengan jenis emas, maka dihargakan pada akhir tahun itu dengan jenis emas jua, dan jika dibeli dengan jenis perak, maka dihargakan dengan jenis perak. Maka jika sampai harganya itu akan nisab, maka dikeluarkan daripadanya harganya itu akan zakatnya rubu' usyur, 1/40. Dan jikalau dibeli dengan harta yang kurang daripada nisab itu sekalipun, dan jikalau tiada sampai harganya pada akhir tahun itu akan nisab, maka tiada wajib zakatnya. Jikalau dibeli dengan harta yang sampai nisab sekalipun. Dan jikalau dibeli dengan akan mata benda perniagaan itu dengan sesuatu yang lain daripada jenis emas dan perak, maka hendaklah dihargakan akan perniagaan itu pada akhir tahun dengan emas atau perak yang ghalib kebanyakannya. Okey, contoh dia berlaku di dalam negeri itu. Jadi dibayar sesuai dengan berlaku ghalib dekat negeri itu. Maka jika sampai nisabnya itu, maka dikeluarkan daripadanya akan zakatnya itu rubu' usyur, 2/5 tadi persen daripada harga yang ghalib di dalam negeri itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jelaskan dalam penjelasan ini. So, ketiga, bahawa adalah mata benda perniagaan itu suatu yang lain daripada emas dan perak, kerana emas dan perak itu wajib dalamnya itu zakat ainnya. Jadi kalau barang dagangan itu urudut tijarah. Kalau jual kitab, kiralah kitab tersebut. Kalau jual kitab. Kalau bisnes jual apa? Jual balat elektronik pun sama. Keempat, hendaklah diniatkan akan perniagaan itu dengan permulaan memiliki akan mata benda perniagaan itu, dan tiada disyaratkan niat berniaga itu pada permulaan jual beli dan pertengahannya. Kelima, bahawa jangan diqasadkan pada pertengahan tahun perniagaan itu akan jadi harta pertaruhan atau pakaian, kerana qasad yang demikian itu membatalkan akan niat perniagaan itu. Sebab kalau dia nak guna untuk sendiri, bukanlah barang dagangan, sudah batal lah. Perniagaan itu maka berkehendakkan niat perniagaan itu, maka berkehendak kepada memperbarui niat berniaga itu serta dengan jual beli itu. Dan jika ada laba yang lebih daripada modal itu pada akhir tahun, maka wajib zakatnya mengikut akan haul modal itu jua, seperti zakat yang di dalam anak kambing yang beranak pada pertengahan tahun, iaitu mengikut haul ibunya. Itu dicontohkan. Okay. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa amwalus sayarifati la yanqati'u hauluha bil mubadalati al jariyati bainahum kasairi tijarat.
dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maksud dia apa? Modal harta orang yang menukar rial dengan diwani atau mahbub dengan dewani atau lainnya, iaitu tiada putus halnya dengan tukar menukar yang berlaku antara mereka itu seperti segala harta perniagaan itu. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa zakatu ribhi malil qiradi ala al-amil wa in kana qabla al-qismah. Artinya, dan zakat harta yang lebih daripada berbahagi itu wajib atas orang yang beramal sekira-kira bahagiannya dan jikalau dahulu daripada dibahagi sekalipun. Okey, demikianlah kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, iaitu muwafaqah bersamaan dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Matan Minhajit Talibin. Baik, insyaAllah kita berhenti di sini. Kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.